Kita intro dulu. Selama setahun, anak-anak Papa memainkan naratif betapa Perikatan Nasional telah derhaka kepada titah Yang di-Pertuan Agong. Kini, segala-galanya telah terungkai. Segala-galanya telah membuktikan bahawa kami betul. Saya betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan sekalian, As-Sultan Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah telah pun menamatkan khidmat baginda selaku Yang di-Pertuan Agong. Dan macam mana kita tahu juga tuan-tuan dan puan sekalian, sepanjang pemerintahan As-Sultan Abdullah selaku Yang di-Pertuan Agong, begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang telah berlaku sepanjang pentadbiran baginda. Dan yang paling penting sekali, berlakulah beberapa kisah tebuk-tebuk atap dan juga tidak pernah terjadi dalam negara kita ini. Kerajaan ini terbentuk bukan daripada parti yang memenangi majoriti, sebaliknya hasil daripada gabungan beberapa buah parti. Dek kerana ketika PRU yang ke-15 dulu, tidak ada satu parti pun yang mendapat mana-mana majoriti. Dan ketika kerajaan ini hendak dibentuk lebih kurang setahun lebih yang lepas, macam-macam perkara lah yang telah terjadi, macam-macam benda yang telah berlaku, SD telah dihantar, beberapa penipuan telah pun dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dan yang paling utama sekali tuan-tuan sekalian, naratif yang mengatakan konon-kononnya Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan agar kerajaan perpaduan ini dibentuk. Sedangkan macam mana selalu saya kata tuan-tuan sekalian, itu bukan titah arahan, itu cuma satu cadangan. Dan cadangan ini sudah pastilah boleh ditolak dengan baik. Bukan cadangan itu wajib ikut, tetapi anak-anak Papa ini sentiasa memakan naratif betapa Perikatan Nasional adalah segerombolan yang telah derhaka kepada titah Yang di-Pertuan Agong. Dimain-mainkan naratif ini sampai ke sudah pada peringkat awal, kalau anda masih ingat, mereka sentiasa mengatakan bahawa kerajaan perpaduan madani ini adalah kerajaan Yang di-Pertuan Agong. Konon-kononnya Agong telah handpick Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Konon-kononnya memang Agong restu kerajaan ini dan memang tak suka Perikatan Nasional. Macam-macam naratif yang mereka cuba mainkan. Bongak je kau jaga. Dan selama setahun ini jugalah, orang-orang seperti saya sentiasa cuba untuk mematahkan naratif yang tersasar oleh anak-anak Papa ini. Tetapi mereka tak nak percaya. Mereka tetap hendak memainkan naratif yang sama juga. Nah, selepas setahun, selepas Yang di-Pertuan Agong telah membutuhkan tangan, As-Sultan Abdullah sebelum keberangkatan pulang baginda ke negeri Pahang telah mendedahkan segala-galanya dalam satu temu ramah. Dan ini antara keratan temu ramah tersebut. Saya nak satu keadaan harmoni dalam negara kita ni. Dia bermula di parlimen. Seharusnya bermula di parlimen lagi. Kita tidak boleh berterus bergaduh ataupun berfikiran berlainan. Kalau kita nak memajukan negara kita, nak meningkatkan nama baik negara kita. So berbalik kepada selepas pilihan raya, there was no single majority. So what I did was to offer to all the party. And saya mulakan dengan pimpinan Tan Sri Muhyiddin dengan Tan Sri Haji Hadi. Dan ialah saya tak nak bangkit lagi kerana dia tolak sebulat-bulatnya. Dan what choice do I have? So the balance lah, siapa yang boleh wujudkan. Saya juga maklum pada Datuk Seri Anwar ketika itu offerkan kepada parti Muhyiddin juga, parti PAS juga, pakai daya ya. Itu sekadar apa yang saya boleh buat. Selain daripada itu terpulang kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin politik lah. So niat saya itu saja. Saya nak kalau boleh semua sekali parti dijadikan satu kerajaan yang kuat, kukuh, supaya kita boleh meneruskan bentukan kerajaan yang stable, negara yang stable, lemak dan berjaya. So that was all I did. But namun saya harap ini masih lagi dapat diusahakan. We should not give up. And soal siapa Perdana Menteri itu terpulang kepada pucuk pimpinan. Bukan Agong yang memilih Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya yang memilih ialah wakil rakyat. Dia orang akan cadangkan nama, bukan Agong yang cadangkan nama siapa Perdana Menteri. So please get that fact right. Bukan Agong yang mencadangkan Perdana Menteri, dia orang yang mencadangkan. Agong tak boleh lantik Perdana Menteri sewenang-wenang. Kalau gitu senang je lah, tak payah ada parlimen. Anda nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ini membuktikan bahawa apa yang saya kata selama ini adalah betul. Memang betul As-Sultan Abdullah telah mengeluarkan cadangan agar diwujudkan satu kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Tetapi memandangkan itu cuma satu cadangan, maka mana-mana pihak tertentu bolehlah menolak cadangan tersebut dengan baik. Bukannya bila kita tolak cadangan tersebut bermaksud kita ini derhaka kepada titah diraja. Dan ini juga telah membuktikan As-Sultan Abdullah tidak memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim secara peribadi. Sebaliknya seperti biasa, As-Sultan Abdullah cuma menjalankan tanggungjawab baginda berdasarkan kepada peruntukan 43 Perlembagaan Persekutuan, di mana Yang di-Pertuan Agong berhak untuk memilih mana-mana Perdana Menteri yang pada khidmat baginda mendapat sokongan majoriti. Dan kita semua tahu tuan-tuan sekalian dakwaan-dakwaan betapa Ahmad Zaid Amidi telah melakukan penipuan. Konon-kononnya dia kata, oh fine, semua ini ikut kata patik
Patik sebenarnya. Tak payah tanya orang lain dah, tak payah tanya MP-MP Barisan Nasional lain, semua akan ikut cakap Patik. Padahal kita tahu for a fact sebenarnya SDE itu telah dihantar oleh pihak Perikatan Nasional campur dengan beberapa MP-MP lain. Sepatutnya Perikatan Nasional lah yang telah menjadi kerajaan pada ketika ini, tetapi for some reason tempoh masa telah dilanjutkan walaupun secara asasnya Perikatan Nasional telah berjaya menghantarkan SDE tersebut, di mana akhirnya benda penipuan-penipuan seperti mana yang telah didakwa itu telah berjaya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sehingga menyebabkan kerajaan perpaduan madani ini berjaya terbentuk. Tetapi inilah dia tuan-tuan sekalian, nasi telah pun menjadi bubur. Tidaklah guna untuk kita mengenangkan barang yang lepas, cuma mengenangkan seandainya kalaulah betul-betul SD itu telah diambil kira seperti mana telah dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, pastinya keadaan negara kita ini berkemungkinan besarnya akan jauh berbeza berbanding sekarang ini. Mungkin kita tidak akan dihadapkan dengan pelbagai cukai yang menggila, mungkin kita tidak akan dihadapkan dengan penarikan subsidi itu, subsidi sebagainya. Ya, harga barang mungkin tidak dapat dikawal seperti mana biasa sebab kita tahu keadaannya, tetapi mungkin rakyat tidak akan ditambahkan beban dengan perkara-perkara yang pelik-pelik yang dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan ini mungkin tidak akan menambah hutang yang lebih banyak berbanding kerajaan-kerajaan sebelumnya, dan berkemungkinan besar juga pengeluaran khas KEN bersasar juga dapat dilaksanakan. Tetapi itu semua cumalah satu kemungkinan, cumalah satu andaian. Sebab macam saya katakan tadi, nasi telah pun menjadi bubur, segala-galanya telah pun terungkai. As-Sultan Allah bukan lagi Yang di-Pertuan Agong. Tidaklah guna kita mengenang barang yang lepas, kelak nanti merana diri. Cuma yang kita boleh buat sekarang ini tuan-tuan sekalian, kita just hadap je lah. 4 tahun lagi berkemungkinannya untuk kita berhadapan dengan kerajaan perpaduan madani yang sangat-sangat tidak kompeten ini. Sebuah kerajaan yang didakwa telah dibina hasil daripada penipuan. Menipu tak berkat, oi. Dan jikalau benarlah perkara itu, apa-apa benda yang terbina daripada penipuan tidak akan dapat keberkatan. Dan oleh kerana tidak ada keberkatanlah, sekarang kita terpaksa hadap segala kecelakaan dan juga kecelaruan hasil daripada kerajaan yang sangat-sangat cacah merebak ini. Dan jikalau ada anak-anak papa yang masih lagi enggan untuk menerima hakikat betapa Yang di-Pertuan Agong tidak pernah menitahkan arahan untuk membentuk kerajaan perpaduan dan tidak pernah handpick Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, anda teruslah hidup dalam delusi, anda teruslah hidup dalam naratif-naratif yang anda reka-reka itu, dan jangan sampai rakyat beratur di hadapan muka anda bertanyakan soalan ini kerana anda telah membantu untuk menyebarkan satu penipuan sehingga menyebabkan rakyat sekarang ini terbeban dengan sebuah kerajaan yang tiada keberkatan. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?